Tempoh berkurung di 6 zon Eskom dilanjutkan. Bekalan barangan keperluan harian cukup sehingga hujung Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersiaran. Selama sejam anda mengikuti berita wilayah edisi 3 Ogos bersama saya Hakim Nasir. Dan juga bersama saya Miza Isni Muhammad, dan selain dua tajuk utama, antara informasi lain yang mendapat tempat, trafik masuk ke ibu negara malam ini dijangka terkawal. Juga doa rakyat Malaysia dituntut mudahkan pasukan penyiasat laksana misi MH17. Baiklah Miza, kita teruskan dengan laporan yang diberi perhatian hari ini. Ya, selepas seminggu menghabiskan cuti Aidilfitri dengan kesempatan diambil sepenuhnya warga kota pulang ke kampung halaman masing-masing, kini tibalah masanya untuk kembali menjalankan rutin harian. Ya, dan keadaan yang berlaku juga menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di lebuh raya utama di seluruh negara dengan peningkatan kenderaan. Wartawan di lokasi-lokasi terpilih telah bersedia dengan perkembangan semasa keadaan trafik. Noliana Zulkifli akan memulakan dahulu informasi langsung di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, diikuti dengan lokasi-lokasi lain. Dan Liana, kabarnya dari arah utara Cangkat Jering ke Kuala Kangsar setakat pukul 4 tadi dikabarkan trafik bergerak perlahan dan dari Nilai ke Seremban trafik agak sebut. Jadi apakah perkembangan sekarang, Liana? Baik, terima kasih Miza dan Hakim di Angkasa Puri. Masih lagi bersama saya di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan bagi aliran trafik setakat pada pukul 2 petang tadi dilaporkan satu kemalangan yang melibatkan 2 buah kenderaan berlaku dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar di kilometer 236.4 yang menyebabkan trafik sedikit perlahan, namun ia telah dapat diatasi dan kembali bergerak seperti biasa. Baik, setakat pukul 4.30 petang tadi, laluan di laluan sebelah utara Lebuh Raya Plus kita Seberang Jaya di kilometer 153.2, trafik masih terkawal dari arah Seberang Jaya ke Juru terus ke Bukit Tambun. Manakala di Terowong Menora, masih di sebelah utara Lebuh Raya Plus, trafik mulai perlahan di 2 km selepas Sungai Perak ke arah Terowong dan kembali terkawal selepas Terowong ke arah Ipoh. Untuk makluman, trafik kembali bergerak perlahan dari Gopeng ke arah Tapah. Sementara itu, di Sungai Buloh, trafik masih terkawal dari arah Sungai Buloh ke Bukit Lanjan serta ke arah Jalan Duta. Di bahagian selatan, trafik mulai sibuk dari Seremban ke Nilai. Tiada sebarang kemalangan dilaporkan buat masa ini. Sebagai alternatif, bagi pengguna yang ingin ke ibu negara, anda boleh menggunakan lebuh raya lekas di mana trafik setakat ini masih lagi lancar di kedua-dua arah. Tinjauan di Plaza Tol Sungai Besi dari arah selatan kelihatan mulai sibuk, namun trafik masih lagi lancar dari Bangi ke Plaza Tol Sungai Besi. Akhir sekali kita beralih ke Plaza Tol Gombak pula. Trafik dilaporkan perlahan bermula dari kilometer 23.5 ke arah Plaza Tol Gombak. Trafik juga perlahan di kilometer 61 sehingga kilometer 59 iaitu sekitar Bentong ke Bukit Tinggi. Cuaca juga dilaporkan hujan. Baik, sekali lagi diingatkan kepada pengguna yang akan memandu pulang ke ibu negara agar mematuhi undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan. Jika penat, berhenti seketika di mana-mana kawasan rehat dan rawat yang disediakan oleh pihak PLAS. Para pengguna juga boleh mendapatkan maklumat trafik dengan melayari laman sesawang LLM di www.llm.gov.my atau dengan menghubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di hotline di 1800-887752. Setakat ini laporan dari saya di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Untuk perkembangan laporan trafik lagi, teruskan kesetiaan anda di TV1 dalam berita nasional jam 8 malam ini. Namun untuk itu, gambaran yang lebih terperinci di Plaza Tol Gombak, kita terus saja bersama Zalfi di sana. Silakan Zalfi. Berlintas langsung daripada Plaza Tol Gombak, dan kali ini saya akan bawakan perkembangan kepada anda bagaimana keadaan lalu lintas di Plaza Tol ini dan juga sepanjang Lebuh Raya Pantai Timur. Dan juga dimaklumkan bahawa pengguna lebuh raya dan juga bilangan kenderaan masuk ke Plaza Tol Gombak ini meningkat sejak pukul 2 petang tadi. Dan apa yang dapat saksikan di belakang saya ketika ini adalah aliran trafik agak perlahan bagi pengguna Tol Gombak berikutan warga kota pulang
ke Kuala Lumpur. Dan juga saya dimaklumkan bahawa dimaklumkan oleh LLM bahawa aliran trafik perlahan daripada kilometer 58 sehingga kilometer 55 dan juga kilometer 23.5 menghala ke Plaza Tol Gombak. Dan juga saya ingin memberitahu kepada pengguna di luar sana bahawa Plaza Tol Gombak masih lagi dikategorikan sebagai Plaza Tol yang paling sibuk, manakala Tol Karak dan juga Bentong masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan beberapa buah kaunter tol tambahan dibuka bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Tol Gombak. Saya kira pada ketika ini anda dapat saksikan sendiri pada ketika ini dua buah tol yang dipayungi di sebelah sana dibuka khas untuk bagi para pengguna di sekitar Plaza Tol Lebuh Raya ini. Dan saya ingin berkongsi dan juga menasihati pengguna agar menghormati had laju dan juga had kemampuan kenderaan anda dan juga amalkan pemanduan yang berhemah, fokus kepada pemanduan. Dan juga jika anda mengantuk, berhentilah memandu dan juga berhentilah berehat di RNR yang berdekatan. Jangan memandu laju kerana cuaca tidak menentu setakat ini. Anda juga boleh hubungi hotline LPT di talian 0595479111. Dan saya kira setakat ini saja laporan saya daripada Plaza Tol Gombak. Kita bersama dengan rakan tugas Tun Nadia di RNR Tapah. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Zafli. Jika keadaan cuaca di sana cukup baik, lain pula keadaannya di sini di kilometer 331.2 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan. Kami masih lagi di RNR Tapah dan kurang 5 minit bermula saja berita sebentar tadi, hujan kembali lebat. Dan kerana jalan yang semakin licin, ramai pengguna Lebuh Raya terutamanya penunggang motosikal memilih untuk berhenti seketika untuk merehatkan diri mereka sambil menantikan hujan kembali reda. Ini merupakan satu peluang untuk memperingatkan anda pengguna motor terutamanya untuk menyediakan jaket yang sesuai untuk digunakan dalam apa jua keadaan. Dan kebanyakan mereka berehat untuk melayan karenah anak-anak. Dan ada juga saya difahamkan kerana ada penghawa dingin di kereta mereka yang tidak berfungsi. Jadi ini juga merupakan peluang yang bagus untuk mengingatkan anda selenggara kenderaan anda dengan baik. Pastikan tayar anda juga tidak botak dan brek anda berfungsi dengan baik. Walaupun keadaan hujan, harus diingatkan bahawa RNR di seluruh Malaysia sebenarnya sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan adalah kawasan larangan merokok. Dan walaupun mungkin agak sukar untuk anda mendapatkan tempat letak kereta sekarang ini, ia mencukupi. Janganlah anda meletakkan kenderaan anda di tempat-tempat yang dikhaskan untuk orang kurang upaya. Marilah kita sama-sama ya menjaga kebersihan di sini. Dan saya rasa saya terpaksa memotong siaran langsung ini agak pendek kerana hujan semakin lebat di sini. Diharapkan supaya anda dapat merancang perjalanan anda dan berhati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk terus follow mereka di Twitter di LLM Info Traffic untuk mendapatkan maklumat terkini. Kita bersama Zul Hafiq untuk mendapatkan maklumat seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Tun Nadia di hentian rehat dan rawat Tapah. Saya kini masih lagi berada di Persada Plus di Subang bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di bawah kendalian Plus. Dan tanpa melengahkan masa, boleh saja kita langsung lihat ke paparan pertama di kawasan Sungai Perak. Kalau anda dapat saksikan ketika ini aliran trafik di kedua arah menghala ke utara maupun menghala ke selatan, aliran trafiknya masih lagi lancar dan kenderaan dilihat semakin kurang di kawasan berkenaan. Langsung ke paparan kedua di kilometer 144 Juru. Dapat kita lihat bahawa kenderaan di kawasan itu sedikit banyak dan pergerakannya agak bertali arus. Namun ia masih lagi terkawal dan tiada sebarang kemalangan ataupun sebarang kejadian dilaporkan di kawasan berkenaan. Dan untuk ke paparan ketiga di kawasan Air Hitam ketika ini di kawasan selatan sebenarnya Malaysia, dapat kita lihat bahawa aliran trafiknya juga begitu di kedua arah bergerak lancar dan tiada sebarang kesesakan berlaku. Dan kalau dapat kita lihat dari tengah hari tadi hingga kini, kawasan yang paling
suka dikatakan berlakunya kesesakan, iaitu di Seremban di kilometer 278.3. Kalau dapat anda saksikan di paparan skrin ketika ini, terdapat satu kemalangan. Namun kemalangan itu, apa yang dimaklumkan di pusat kawalan trafik ini, ia hanyalah kemalangan kecil dari bumper ke bumper yang melibatkan kerosakan kecil. Namun kenderaan itu telah dialihkan ke laluan kiri sekali, dan dapat kita lihat di kawasan itu petugas PLAS juga berada di kawasan berkenaan bagi mengawal situasi. Namun kesesakan berlaku hampir 4 km panjangnya, dan kenderaan di kawasan itu, bagi anda yang menonton, anda dapat saksikan sendiri bagaimana keadaannya hingga kesesakan tersebut berlarutan hingga ke kilometer 272.15. Hingga begitulah keadaannya kalau nampak saksikan. Dan di pintu masuk ke Ibu Negara buat ketika ini masing-masing bergerak dengan lancar, dan tiada sebarang kesesakan dilaporkan berbanding pukul 4 tadi, di mana dapat kita lihat bahawa di kawasan itu kenderaan mula membanjiri plaza tol utama di Ibu Negara. Dan selain daripada itu, anda juga disarankan yang mana ingin memulakan perjalanan boleh melihat sendiri di laman Sesawang PLAS, ataupun boleh hubungi di PLAS line di talian 1888 000, ataupun anda boleh layari ke akses PLAS Expressway melalui telefon pintar yang boleh didapati dari Google Play. Di situ anda boleh lihat perkembangan terkini dari semasa ke semasa kerana adanya capaian ke kamera yang telah diletakkan di sepanjang lebuh raya PLAS. Dan bagi anda yang memulakan perjalanan, selamat sampai ke destinasi diucapkan. Dan itu dahulu buat ketika ini. Kembali kepada Hakim dan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Liana, Zalfi, Tun Nadia dan juga Zulhafiq yang masing-masing berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Tol Gombak, RNR Tapah dan Pusat Pemantauan Trafik Persada PLAS Subang. Terima kasih dengan perkembangan semasa keadaan trafik dan lalu lintas setakat pukul 5 ini ya. Dan bagi anda yang ingin memulakan perjalanan ke mana-mana destinasi, rancang dahulu bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Dan diharapkan dengan informasi yang diberikan tadi mungkin boleh dijadikan panduan. Dan saudara, teruskan bersama kami selepas ini dengan pelbagai lagi perkembangan setempat di kawasan anda juga dan laporan utama yang diberi tumpuan semuanya selepas ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memohon doa seluruh rakyat negara ini agar pasukan penyiasat Malaysia berjaya melaksanakan misi di timur Ukraine. Sebelum berlepas dari stesen kereta api di Kiev, beliau sempat merakam dan menghantar video ucapan tersebut kepada media di Malaysia. Saya mohon para sahabat dan rakyat Malaysia seluruhannya agar mendoakan kami daripada KDN dan PDRM agar selamat menjalankan tugas siasatan di lokasi kejadian di Ukraine, dan semoga kami juga selamat kembali setelah kami tamat menjalankan tugas. Kami mohon doa restu semua pihak kepada kami. Datuk Seri Ahmad Zahid bersama 68 anggota polis tiba di Ukraine beberapa hari lalu. Gambar yang dikongsi Datuk Seri Ahmad Zahid di laman Instagram turut memaparkan beberapa siri pertemuan dengan pimpinan Ukraine sebelum mendapat kebenaran ke lokasi tragedi. Tempoh perintah berkurung di 6 daerah di Zon Selamat Timur Sabah, zon yang sepatutnya berakhir semalam, dilanjutkan sehingga 1 tarikh yang bakal diberitahu kelak. Perkara mengenainya diumumkan Komander Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Dato' Abdul Rashid Harun dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Eskom di Lat Datu hari ini. Kepada masyarakat umum, perintah berkurung ini akan bermula pada 6 petang hari ini, iaitu 3 hari bulan Ogos 2014
hingga ke 6 pagi esok mulai 3 hari bulan Ogos 2014 dan berkuat kuasa sehingga diberitahu kelak. Sehubungan itu, semua pihak diminta memberi kerjasama sepanjang perintah berkurung berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Dato' Abdul Rashid berkata mengikut bidang kuasa sedia ada, Menteri Dalam Negeri boleh mengisytiharkan perintah berkurung sehingga 14 hari. Kawasan perintah berkurung itu bermula selepas 3 batu nautika dari pantai sepanjang perairan dari Sandakan melalui daerah Kinabatangan, Lahad Datu Sempurna hingga ke JT Tawau sejauh 362 batu nautika meliputi kawasan seluas 121,270 batu nautika persegi. Sebelum ini, Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Jalaluddin Abdul Rahman telah mengisytiharkan perintah berkurung di pantai timur Sabah merangkumi 6 daerah iaitu Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau di bawah Seksyen 31/1 Akta Polis 1967. Perintah berkurung itu kemudiannya telah dilanjutkan Menteri Dalam Negeri di bawah Seksyen 31/4 Akta Polis 1967 selama 14 hari bermula dari 20 Julai dan berakhir pada jam 6 pagi semalam. Ditanya mengenai pematuhan perintah berkurung sebelum ini, Dato' Abdul Rashid berkata secara keseluruhan pihaknya berpuas hati dengan kerjasama yang telah diberikan masyarakat terutamanya nelayan. Sepanjang tempoh 14 hari, Eskom telah menahan 46 nelayan berusia di antara 19 dan 50 tahun serta 11 bot kerana melanggar perintah berkurung dalam 8 kes berasingan. 3 daripada kes tersebut akan didakwa di mahkamah di bawah kesalahan Seksyen 31/2 Akta Polis 1967 dan suspek boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM500 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Polis juga telah mengeluarkan permit menangkap ikan kepada nelayan iaitu 3 permit di Tawau dan 37 di permit Sandakan dan permit itu dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah di daerah masing-masing. Tiada kes jangkitan EVD atau Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan terus memantau perkembangannya melalui maklumat yang disalur Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Langkah pencegahan tetap diambil dengan mengawal jangkitan, mengesahkan kes disyaki, membuat notifikasi segera dan merujuk kes disyaki ke hospital berhampiran. Dalam satu kenyataan media, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam memperjelas perkara itu sebagai susulan kepada kenyataan media yang dikeluarkan Ketua Pengarah Kesihatan 31 Julai lalu. Kes jangkitan Ebola setakat ini dilapor berlaku di Afrika Barat iaitu Guinea, Liberia dan Sierra Leone. Justru Kementerian Pengajian Tinggi bekerjasama dengan menyaring pelajar yang pulang dari negara-negara terlibat. Saringan turut dibuat di pintu-pintu masuk negara yang dipantau dan di selaras Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Kebangsaan CPRC. Kementerian Kesihatan juga bekerjasama rapat dengan Kementerian Luar untuk menyalurkan maklumat mengenai Ebola dengan memberi nasihat kesihatan kepada pelawat yang ingin ke negara terbabit. Jaminan bekalan barangan keperluan harian mencukupi sehingga hujung Aidilfitri terus dinyatakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK. Timbalan Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah menyatakan komitmen itu selepas pihak kementerian meningkatkan kuota tambahan sebanyak 10% bekalan minyak masak berpaket dan tepung gandum. Sejak skim kawalan harga musim perayaan Aidilfitri dilancarkan 20 Julai lalu, pihaknya telah menerima sebarang aduan melibatkan kenaikan harga kawalan serta kekurangan bekalan dalam pasaran di seluruh negara. Bagaimanapun terdapat cubaan segelintir pemborong untuk menaikkan harga barang melebihi harga yang ditetapkan. Arah penguatkuasa supaya dia kena pergi buat pemantauan di semua tempat pemborong-pemborong yang membekalkan kepada peruncit. Kalau ayam, pemborong ayam. Kalau daging, pemborong daging. Baru dia bekal pergi dekat ni. Di pasar Alostak ni pun, di Melki Alostak pun ada aduan daripada peruncit yang meniaga ayam. Dia kata kami dapat harga yang di luar. So kita daripada bil yang dia bagi, kita panggil penguatkuasa, pergi buat cek, keluar saman. Bercakap di Alostak, beliau sekali lagi menyatakan pihak kementerian telah menetapkan harga maksimum 18 barangan terkawal sehingga 5 Ogos ini.
Satu laporan polis dibuat pergerakan pemuda UMNO Kedah dan Perkasa Alustar dibuat susulan tindakan pengamal media sosial Kelvin Yap yang sekali lagi bertindak mempersenda agama Islam. Ya, laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star kira-kira pukul 11 pagi tadi. Tindakan dibuat agar pelakuan itu tidak akan berulang pada masa akan datang. Jadi kita minta supaya pihak polis, pihak peguam negara dan juga pihak SKMM tolong berada dalam keadaan yang teguh dan kukuh, solid, dakwa pengamal-pengamal media sosial yang membuat kenyataan secara melampau menghina agama orang lain. Beliau ditemui media selepas membuat laporan polis di IPD Kota Star di Alustar. Pergerakan pemuda UMNO juga mencanakan satu akta khusus di Gubal bagi mendakwa mereka yang terlibat kes umpama itu. Seorang remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi atas dakwaan membunuh seorang warga emas di Felda Lok Heng Barat 22 Julai lepas. Pesalah kanak-kanak yang baru berusia 15 tahun itu berdepan dakwaan membunuh wanita berkenaan yang juga seorang ibu tunggal, Jariah Abu Bakar, 62 tahun, di rumah mangsa. Ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan penolong pendaftar mahkamah Hairul Azhar Muhammad, kanak-kanak ini hanya mengangguk faham selepas, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan mahkamah menetapkan sebutan semula kes 8 September depan, sementara menunggu laporan bedah siasat dan beberapa laporan lain yang diperlukan. Ketika insiden pada tarikh berkenaan, mangsa ditemui tidak sedarkan diri di kediamannya dalam keadaan berlumuran darah. Wanita itu dipercayai dibunuh penama yang memecah masuk ke rumahnya berikutan kehilangan barangan kemas milik mangsa. Mangsa meninggal dunia akibat luka di kepala dan badan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman diseksa dengan hukuman mati. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Natasha Zaini. Wayar yang terputus ketika membersihkan kolam ikan di warung telah mengakibatkan pemiliknya maut dan insiden berlaku pukul 1.15 petang semalam di Taman Mahkota Jalan Hilir, Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Muhammad Adif Wan Mahmud, 40 tahun, meninggal dunia selepas terkena renjatan elektrik. Ketua Polis Daerah Bacok DSP Abdul Hamid Cik Ahmad mengesahkan mengenai insiden dan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 1.30 petang dan 6 anggota ke lokasi. Sementara itu, abang mangsa Wan Mustafa Wan Mahmud yang ditemui di bilik mayat menyatakan keluarganya reda dengan insiden berkenaan. Koloh dia tu cemar. Jadi dia cuci, dia tak sempat nak ambil mesin untuk oksigen air dalam koloh tu. Jadi terus masuk tu katanya syok sakit lah. Kena kerja elektrik lah. Mayat bapa 5 anak itu telah dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 di Kota Baru untuk bedah siasat sebelum dituntut ahli keluarga. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Terima kasih saudara kerana masih bersama kami mengikuti perkembangan semasa negeri-negeri. Lintas langsung mengambil tempat dengan laporan dimulakan dari Bumi Kenyalang. Dan antara informasi yang telah disediakan termasuk kerajaan sedang menimbang mekanisme terbaik bagi mendakwa penjenayah yang menembak jatuh pesawat komersial MH17 di timur Ukraine 17 Julai lepas, dan untuk itu terus saja bersama Gracia Vicky Chua di Kuching. Silakan Gracia. Terima kasih Hakim dan Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri berkata perkara tersebut melibatkan banyak faktor perundangan antarabangsa sebelum boleh dilaksanakan. Selain itu, Malaysia juga harus mengambil kira tindak balas daripada kerajaan Belanda yang turut mempunyai kuasa dalam menentukan hala tuju dakwaan kepada pesalah yang menembak jatuh pesawat tersebut. Kita tidak menjadi ahli juga Ukraine, tapi menjadi ahli ialah Netherlands. So ianya akan memudahkan kalau Netherlands menggunakan. Seperti yang saya nyatakan tadi, walau bagaimanapun dia tidak mematahkan kita untuk mematahkan semangat kita kerana kita mempunyai jalan lain.
Namun, seperti kebiasaannya, apabila melibatkan tragedi seumpama ini, semua tindak tanduk akan dirujuk kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Nancy bercakap kepada wartawan pada majlis rumah terbuka Jadi Kuching hari ini. Oleh itu, hasil siasatan ahas tersebut amat penting bagi membolehkan pihak kerajaan mengambil tindakan sewajarnya terhadap penjenayah terbabit. Malaysia boleh mengambil tindakan di Malaysia berdasarkan kepada kesalahan di bawah Penal Code, ada terrorism punya akta berkaitan dengan provision of laws regarding terrorism. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia melalui Attorney General kita masih lagi mengkaji. Sekiranya terkandung dalam lunas-lunas perundangan negara, kerajaan mungkin mendesak penjenayah tersebut untuk diekstradisi ke negara ini bagi menuntut keadilan. Carangan untuk menaik taraf daerah kecil Subis sebagai daerah penuh yang merangkumi kawasan Bekenu dan Niah disebuti akan dibawa ke mesyuarat Kabinet tahun ini untuk kelulusan. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Haji Adnan Satem memberitahu demikian pada Majlis Melanggar Meja Aidilfitri 2014 di Bekenu Sibuti. Katanya daerah kecil Subis perlu dinaik taraf berikutan keperluannya yang semakin signifikan selaras dengan pembangunan di kawasan itu termasuk dari segi pentadbiran dan kemudahan selain jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tambahnya, pembangunan yang semakin ketara di negeri ini telah berjaya menurunkan taraf kemiskinan termasuk gejala penyakit berbanding puluhan tahun yang lalu. Serentak itu, Tan Sri Dato' Ahmad Haji Adnan berharap rakyat akan terus bersatu menempuh segala cabaran walaupun negara telah dikejutkan dengan insiden MH370 dan terbaru MH17. Beliau juga mengumumkan penambahan jumlah peruntukan Kepala Ahli Dewan Undangan Negeri Lambe, Ripin Lamat dan Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu, Rozi Yunus bagi membawa pembangunan dan kemajuan kepada rakyat di kawasan itu yang telah memberi sokongan penuh kepada kerajaan. Sebanyak 63 buah gerai menyediakan pelbagai juadah makanan dan minuman kepada lebih 2,000 penduduk yang hadir di Majlis Melanggar Meja Aidilfitri kali ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang memberitahu kawasan Sibuti juga perlu dibangunkan dengan sekolah atau institusi berbentuk profesional dan teknikal bagi menyediakan keperluan tenaga mahir dalam koridor tenaga yang boleh diperbarui Sarawak Skor. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa menyokong apa sahaja aktiviti yang berkaitan dengan amalan penyusuan susu ibu untuk merangsang minat wanita generasi muda akan kepentingan amalan tersebut pada anak-anak mereka. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Dato' Hajah Fatimah Abdullah berkata, pemberian susu ibu pada awal kelahiran secara inklusif serta berterusan dapat mengurangkan 13% kadar kematian bayi. Datuk Fatimah juga meminta majikan dan suami supaya bersikap toleransi serta memahami peranan ibu yang menyusukan anak untuk kesejahteraan ibu dan anak tersebut. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat negeri 2014 di Dewan Suara Sibu. Penyusuan susu ibu, satu matlamat kejayaan sepanjang hayat, merupakan tema Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada tahun ini. Ia menekankan kepada kepentingan meningkat dan mengekalkan usaha bagi mempromosi, menyokong dan melindungi amalan penyusuan susu ibu sebagai satu langkah terbaik dalam memelihara kesihatan bayi. Beberapa seminar kepentingan susu ibu turut diadakan yang disampaikan oleh pakar pediatrik dan pakar obstetrik dari Hospital Sibu. Hadir sama pada majlis tersebut, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Zulkifli Jantan, Pengarah Hospital Sibu, Dr. Ngian Hee Ung dan Pegawai Kesihatan Bahagian Sibu, Dr. Muhammad Rais Abdullah. Perpaduan kaum yang terjalin erat di negeri ini perlu dipertahankan bagi memastikan agenda pembangunan negara yang dirancang oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Menteri Perumahan Dato' Omar Bang Johari Tunopeng berkata perpaduan yang wujud sejak sekian lama dalam kalangan rakyat wajar dipertahankan dengan baik kerana ia adalah faktor utama pengikat erat hubungan antara rakyat berbilang kaum. Katanya amalan saling hormat menghormati dalam kalangan pelbagai kaum disokong dengan keindahan alam semula jadi yang unik dan mempesonakan menjadi faktor utama negeri ini terus menjadi tumpuan pelancong serta pelabur. Justru rakyat perlu mengekalkan cara hidup bertoleransi dan saling hormat menghormati walaupun berbeza kepercayaan serta budaya bagi memastikan keharmonian yang dikecapi selama ini tidak terjejas. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri mewakili Ketua Menteri di Pusat Sumber Tunopeng, Kampung Madrasah Kuching. Pada majlis tersebut, Dato' Omar Bang Johari mengumumkan peruntukan RM20,000 kepada pertubuhan anak seni madrasah.
Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Dem Mahmud dan isteri Tuan Puan Ragat Kudi Taib meneruskan kunjungan sempena Hari Raya Aidilfitri terhadap beberapa kenamaan di Bandaraya Kuching hari ini. Beliau dan isteri memulakan kunjungan ke kediaman bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Abang Haji Muhammad Salahuddin Abang Baring di Jalan Kampung Temenggong di Matang. Ini diikuti ke kediaman seorang lagi bekas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Abdul Rahman Yaakob di Seri Bahagia, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Petrajaya, Kuching. Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib dan Tuan Puan Ragat Kudi Taib turut meluangkan masa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haji Nancy Shukri di Pustaka Negeri Sarawak, Petrajaya, Kuching. Sekian laporan berita sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Hakim dan Miza. Ya, terima kasih Gracia. Dan seterusnya kita ikuti pula perkembangan dari negeri di bawah bayu. Nur Hazimah Radit telah bersedia dengan informasi penuh langsung dari Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Hakim dan Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Usaha untuk mempelbagaikan pasaran pelancongan negeri ini perlu dilakukan di peringkat antarabangsa bagi mengelak kebergantungan kepada satu pasaran sahaja. Ini bagi memastikan industri pelancongan di Sabah tidak terjejas sekiranya mengalami penurunan kemasukan pelancong ke negeri ini. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebagai contoh negara China kini kurang menghantar pelancong ke Sabah ekoran beberapa insiden yang melibatkan warga mereka di negara ini. Kerana itu kita memilih untuk membuka atau pergi pula ke Amerika, ya, di Amerika Barat, di San Francisco dan sebagainya sebagai laluan baru bagi kita untuk mempromosikan Sabah di beberapa tempat di Amerika Syarikat. Harapan saya ialah kita dapat menutupi kekurangan ini dengan ketibaan yang mendadak daripada tempat-tempat lain. Datuk Masidi bercakap kepada media di Ranau bagi mengulas strategi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah selepas berlakunya penurunan mendadak pelancong Cina dan beberapa peristiwa mencabar yang melanda negara ini. Walau bagaimanapun, Datuk Masidi berkata secara keseluruhannya terdapat pertambahan sebanyak 16% pelancong domestik ke Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sehingga Mei tahun ini, Sabah menerima pertambahan jumlah pelancong sebanyak 20 dan 23% masing-masing dari Korea dan Jepun. Projek pembukaan jalan baharu dan pembinaan jambatan menuju ke Taman Pertanian Sabah TPS akan diteruskan walaupun berhadapan dengan beberapa masalah. Ahli Parlimen Tenem Datuk Remy Unggi berkata, sebagai pemimpin di kawasan tersebut, beliau mengingatkan kerajaan agar tidak leka tentang pelaksanaan projek-projek yang ada pada hari ini. Menurut Datuk Remy, rakyat memberi kepercayaan sepenuhnya kepada kerajaan untuk membawa pembangunan secara berterusan di negeri ini. Dan rakyat tidak mahu setiap perancangan itu terbantut oleh beberapa perkara yang saya lihat yang boleh memberi kesan yang buruk, terutama kepada geopolitik sebenarnya, kepada kepimpinan yang ada di sini. Jadi harapan saya apabila pelaksanaan perancangan projek ini dapat dilaksanakan, laksanakanlah dengan rancang. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media sempena Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO bahagian Tenem. Menurutnya, projek ini akan memberi manfaat kepada penduduk setempat dengan memendekkan tempoh perjalanan selain menjadi laluan alternatif yang menghubungkan TPS. Sehubungan itu, beliau berharap projek yang dinanti-nantikan penduduk Tenem ini dapat dilaksanakan dengan segera. Turut hadir dalam majlis ini Ketua UMNO bahagian Tenem Datuk Rubin Balang dan Ketua Pemuda UMNO Tenem Jamawi Jafar. Kedudukan kepimpinan MIC setiap negeri akan mengalami perubahan apabila parti itu bakal memindah perlembagaan untuk mengadakan pemilihan bagi jawatan pengurusi Badan Perhubungan MIC setiap negeri. Menurut Presiden MIC Datuk Seri J. Palanivel, proses pemilihan itu merupakan langkah terbaik bagi memastikan kepimpinan dan urus tadbir setiap negeri dilaksana secara efektif. Saya harap kita perlu membawa satu perubahan
dalam konstitusi kita. Kita perlu ubah konstitusi kita dan kita sudah bincang banyak kali dan saya ingat dalam bulan Ogos ini kita akan duduk sekali lagi dan kita akan ubah sesuai perlembagaan kita di peringkat MIC. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan konvensyen Badan Perhubungan MIC Sabah di Kota Kinabalu. Menurutnya, pindaan perlembagaan dalam parti itu juga selaras dengan hala tuju keperluan dan cabaran semasa serta transformasi politik dalam memperkasa MIC sebagai sebuah parti dalam komponen Barisan Nasional BN. Datuk Seri J. Palanivel yang juga Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar berkata sebaik saja pindaan tersebut dipersetujui, kedudukan jawatan pengurusi Badan Perhubungan MIC setiap negeri akan melalui proses pemilihan dan tidak secara lantikan seperti yang dipraktikkan sebelum ini. Pergolakan politik harus dijadikan pengajaran kepada para pemimpin untuk terus mengukuhkan pucuk pimpinan negara sekaligus bersatu dengan rakyat. Menyentuh mengenai pergolakan jawatan Menteri Besar Selangor, Ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, pemimpin sepatutnya bersatu padu dalam memperjuangkan parti sekaligus mencapai matlamat bersama. Dalam perjuangan ini kita harus melihat ke hadapan sebab sejarah Malaysia ini di mana Parti Perikatan dan selepas itu Barisan Nasional telah menunjukkan keikhlasan kepada rakyat Malaysia di mana kita setiap apa yang kita nyatakan kita akan tunaikan. Beliau yakin perpecahan tersebut akan memperlihatkan kebanyakan tempat di negeri Selangor yang dimenangi parti pembangkang akan ditawan semula oleh Barisan Nasional sekiranya pemimpin di negeri itu berpecah belah disebabkan perebutan jawatan tersebut. Datuk Muhammad Nazri menyatakan demikian ketika ditemui dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Likas. Hanya rasa syukur yang dapat dizahirkan seorang guru sejarah alias Zahara Mukti selepas menerima tajaan berjumlah RM56,420 bagi menjalani rawatan kanser otak di Hospital Beacon, Selangor selama 2 minggu. Sejarah 45 tahun yang berasal dari Kudat merupakan pesakit kanser pertama di Sabah yang menerima tajaan sepenuhnya ditanggung hospital itu menerusi program dana kebajikan CSR Hospital Beacon. Sejarah yang menghidap penyakit berkenaan sejak 2008 hanya menjalani rawatan biasa di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan terpaksa menangguhkan pembedahan kerana masih menuntut di institusi pengajian tinggi. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Bekon, kebajikan dan yang terlibatlah perkhidmatan masyarakat kerana menaja saya mengikuti program ini. Beliau ditemui media selepas menerima cek tajaan rawatan daripada pengurus Hospital Bekon Cawangan Sabah, Alvin Lee, di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu sebelum berlepas ke Ibu Negara. Terdahulu, Alvin Lee berkata hanya 10% pesakit kanser di negeri ini memohon tajaan rawatan daripada program dana kebajikan CSR Hospital Bekon. Jumlah itu sangat rendah jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Sehubungan itu, beliau menasihati pesakit-pesakit kanser supaya menghubungi Jabatan Kebajikan terdekat untuk membuat permohonan. Baiklah saudara, dengan itu sekian berita dari Kota Kinabalu. Kembali ke Angkasa Puri bersama Hakim dan Miza. Silakan. Ya, Azimah, terima kasih rakan tugas dari Sabah dan Sarawak dengan perkembangan semasa setempat sebentar tadi. Seterusnya, kita ke Perak pula untuk mengikuti informasi yang telah disediakan. Muhammad Nashrik Muhammad Nisharah di Ipoh mempunyai laporan penuh. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berita dari Perak dimulakan dengan paparan berikut. Komitmen berterusan Malaysia membantu rakyat Palestin terus dinyatakan menerusi pergerakan pemuda UMNO. Bantuan kemanusiaan itu akan diketuai Naib Ketuanya Khairul Azwan Harun dengan 30 anggota kumpulan bantuan kemanusiaan ke Palestin dalam tempoh terdekat. Kumpulan berkenaan akan dipimpin Pengerusi Kelab Putera Satu Malaysia, Datuk Seri Aziz Abdul Rahim. Bagaimanapun, pihaknya masih menunggu kebenaran untuk masuk ke negara itu memandangkan tentera Zionis masih agresif melancarkan serangan ke bumi Palestin.
Walau bagaimanapun pergerakan pemuda UMNO Malaysia sentiasa bersedia. Dan kita telah pun memberi komitmen kepada kerajaan Malaysia, terutama kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita bersedia untuk dihantar ke sana. Beliau sebelum itu melancarkan tabung bantuan kemanusiaan rakyat Palestin anjuran Pergerakan Pemuda UMNO Perak dengan sumbangan yang telah dikutip setakat ini mencecah RM20,000. Tradisi kunjung-mengunjung terus menjadi budaya dalam kalangan masyarakat kita sepanjang Aidilfitri. Walaupun disambut sederhana, penganjuran tetap memberi kesempatan untuk setiap individu bermaaf-maafan dan mengekalkan keharmonian masyarakat. Di Sungai Siput, Majlis Ramah Mesra Anjuran Ketua UMNO Bahagian Datuk Zulkifli Harun disertai dengan pelancaran tabung sumbangan untuk rakyat Palestin. Penderitaan penduduk di bumi Gaza dikongsi segenap lapisan masyarakat. Kita amat gembira pada hari ini bahawa duit raya yang kita sumbangkan pada kanak-kanak, mereka sumbang balik kepada tabung Gaza Palestin pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak pun tahu dan mereka amat bersimpati dengan apa yang berlaku di atas kekejaman Israel yang tidak ada peri kemanusiaan langsung, sanggup membunuh, sanggup memusnahkan sebuah masyarakat, sebuah negara yang bertamadun di Palestin. Dalam masa sama, mengharapkan lebih banyak pihak tampil membantu rakyat Palestin dengan pelancaran tabung Gaza selama 2 minggu sebelum serahan disampaikan kepada pihak berkaitan. Walaupun terdapat setengah pihak yang cuba menimbulkan provokasi berbentuk perkauman di dalam media sosial, masyarakat di negara ini masih rasional dalam menilai perkauman itu. Malah Duta Khas Infrastruktur Malaysia ke India dan Asia Selatan, Datuk Seri S. Samiwilu melihat penyataan rakyat di negara ini telah dibuktikan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Sehubungan itu, perbuatan itu masih belum cukup untuk menggugat kehidupan rakyat di Malaysia. Apabila kapal terbang kita hilang, saya tengok Melayu, Cina, India, bapa-bapa bersatu padu. Dia nangis bersama. Ini apa dia menunjukkan? Menunjukkan mereka ialah bersatu padu dalam hati mereka. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Rumah Terbuka Anjuran Persatuan Gabungan Masjid India Muslim Perak di Sungai Siput. Penganjuran secara sederhana ini dihadiri lebih 300 tetamu pelbagai kaum. Paparan itu tadi mengakhiri berita dari Perak. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, kadar baru tol di Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru baru-baru ini disambut baik pengguna jalan raya khususnya yang melalui laluan tersebut. Rata-rata pengguna yakin kadar baru itu bertujuan mempertingkat mutu penyelenggaraan jalan raya serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kalau kutipan tol tu memang untuk penambahbaikan perkhidmatan, saya setuju sangat. Untuk jalan raya dan terutama sekali dapat melancarkan pergerakan trafik kat Tambak Johor ni lah. Tambak Johor, and then orang kata tak ada gangguan lah. Saya rasa mungkin adalah perubahan dia lah dengan naiknya kadar tol kan. Trafik pun kurang lah. InsyaAllah lah. Jadi kita pun nak masuk Malaysia pun kira lancar lah. Kira tak payah nak tempuh sesak kan. Kru RTM meninjau sekali lagi laluan yang menghubungkan kedua-dua negara dan menyaksikan aliran trafik kekal lancar sejak semalam. Ini membuktikan kadar baru tol sejak Jumaat lalu tidak memberi kesan terhadap jumlah kemasukan kenderaan kedua-dua buah negara itu. Ketika ini di belakang saya merupakan laluan Tambak Johor yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura. Dan apa yang dapat saya kongsikan daripada tinjauan kami, aliran trafik kedua-dua arah Johor Bahru dan Singapura berjalan lancar dan terkawal. Sehingga kini nampaknya tiada penambahan kenderaan yang ketara direkodkan dan ia kemungkinan kerana akan bertambah pada waktu senja sehingga lewat malam nanti. Ia ekoran warga Singapura yang bercuti di Malaysia akan pulang ke Singapura untuk bertugas keesokan harinya.
Sekian laporan saya, Muhammad Afiq Anwar bersama jurukamera Awang Subawi untuk TV1. Sejak Singapura keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu pada 1965, landscape politik, ekonomi dan sosial republik itu berubah secara drastik. Masyarakat Melayu yang suatu ketika dahulu merupakan penduduk pribumi bertukar menjadi minoriti di bekas tanah air sendiri. Ya, saksikan siri kedua laporan khas Warisan Melayu Singapura oleh Jumaatun Abdul Ghani. Hari ini terdapat kira-kira hanya 13% etnik Melayu di Singapura, antaranya Jawa, Sumatera, Bayawan, Banja dan Peranakan Arab. Walau menjadi komuniti minoriti, namun orang Melayu di Singapura terus gigih mempertahankan budaya dan tradisinya serta menyemai rasa cinta jati diri mereka kepada generasi muda. Legasi masyarakat Melayu ini jelas dapat dilihat antaranya di sepanjang Arab Street, Muscat Street, Kandahar Street, Beach Road, Jalan Sultan dan Victoria Street, berhampiran Masjid Sultan dan bangunan Pusat Warisan Melayu bersebelahan. Masjid Sultan yang berdiri megah di tengah-tengah kawasan Kampung Glam menjadi lambang kemegahan minoriti Melayu di Kuarter Singa ini. Saudara, jika dapat disaksikan di belakang saya ketika ini adalah Masjid Sultan yang terdapat di Kampung Glam. Masjid Sultan merupakan lambang kebanggaan orang-orang Melayu di Singapura. Masjid Sultan dibina oleh Sultan Husin, Sultan terakhir di Singapura pada tahun 1824 sehingga 1826 sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada Inggeris pada tahun 1914. Tahun-tahun awal 1900 menyaksikan pelabuhan Singapura menjadi pusat perdagangan Islam sekaligus menarik ramai pedagang untuk bermastautin di Kampung Glam. Situasi itu memaksa saiz masjid diperbesarkan untuk menampung bilangan jemaah Islam yang meningkat. Masjid Sultan kemudiannya telah diisytiharkan oleh Kerajaan Singapura sebagai sebuah monumen kebangsaan pada 14 Mac 1975. Sejak itu, ia menjadi dui fungsi. Selain sebagai pusat pengembangan Islam, ia turut menjadi pusat sejarah yang juga lokasi tarikan utama pelancong yang ingin melihat lebih dekat keunikan warisan tradisi masyarakat etnik Melayu Singapura. Di sebelah Masjid Sultan berdiri megah Istana Kampung Glam yang merupakan bekas kediaman Sultan Husin bersama kaum kerabatnya. Dijadikan Muzium Warisan Melayu, istana ini juga menjadi satu lagi lokasi pelancongan ikonik di sepanjang Kandahar Street. Dan ini perlu saudara adalah Istana Kampung Glam yang kini menjadi Taman Warisan Melayu di Singapura ini. Istana Kampung Glam yang satu ketika dulu pernah menjadi singgahsana Sultan yang memerintah Singapura, kini kita lihat bertukar wajah. Kini, Istana Kampung Glam menjadi muzium warisan yang mempamer legasi masyarakat Melayu dan keturunan diraja Singapura. Banyak koleksi berharga yang dipamerkan merupakan khazanah orang Melayu Singapura yang tiada galang ganti. Hari ini, selepas 49 tahun, Singapura diisytihar keluar dari Persekutuan Tanah Melayu, tradisi dan legasi orang Melayu di Pulau Temasek hanya menjadi hiasan di dinding muzium Istana Kampung Glam yang tidak mampu menakluki waktu. Jumaatun Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTM. Berita sukan, pemenang pingat emas acara angkat berat sukan Commonwealth 2014, Muhammad Hafifi Mansur mengakui Aidilfitri kali ini paling bermakna baginya walaupun terpaksa berjauhan dengan keluarga kerana memperjuangkan nama Malaysia di Glasgow, Scotland. Kejayaan meraih pingat emas adalah hadiah terbaik buatnya walaupun kurang berpuas hati dengan prestasi dicatatnya. Penyumbang pingat emas pertama kontingen negara itu berkata beliau bangga kerana berjaya menepati sasaran meraih emas bagi kategori 69 kg.
Satu emas satu perak memanglah kurang memuaskan sebab persatuan MSN dia target satu emas tapi tiga kali lagi kan. Jadi kami semua hanya dapat satu emas satu perak kan. Jadi benda ni mungkin next Commonwealth apa semua mungkin ada perubahan yang besarlah untuk tingkat berat sebab semua yang ada pun sekarang semua junior kan. Jadi benda ni boleh kita teruskan lagi di Commonwealth akan datang lah. Afifi menampilkan aksi cemerlang dengan jumlah angkatan 305 kg keseluruhan, menerusi snatch 135 kg dan clean and jerk 170 kg. Tambah Afifi, beliau berhasrat mahu meraih lebih banyak pingat emas terutamanya pada Sukan Asia di Incheon, Korea Selatan September ini. Mengulas tentang pencapaian atlet pelapis Muhammad Zulhelmil Pisol yang meraih pingat perak cara angkat berat bagi kategori 56 kg, Afifi menyifatkan kejayaan itu di luar jangkaan dan sangat membanggakan. Malah beliau berharap Majlis Sukan Negara MSN akan memperbanyakkan lagi program untuk meningkatkan atlet pelapis kepada elit. Pelapis boleh bagi apa orang cakap bagi naiklah budak-budak yang di elit kan. Lagipun lelaki pipi seorang je elit sekarang ni. Jadi tak ramailah pelapis lagi ramai kan. Jadi harap selepas ni MSN boleh buat perancangan lebih awal lah untuk next Commonwealth kan. Sebab Nigeria, India diorang dah macam jauh sangat dah tinggal kita sekarang ni kan. Nigeria berapa emas dia dapat 4 emas kan. Jadi dulu pun kita pun adalah okeylah 2 kan. Jadi sekarang macam kita kena tinggal lah. Sementara itu, Muhammad Zulhelmi yang meraih pingat perak dengan jumlah angkatan 245 kg keseluruhan berpuas hati dengan pencapaiannya memandangkan ini kali pertama beliau beraksi di pentas antarabangsa. Beliau berhasrat untuk menghadiahkan pingat emas pada edisi akan datang. Saya target 4 tahun kemudian untuk mencapai pingat emas dan berdasarkan akan memecahkan rekod yang dipegang oleh Amirul sejak tahun 2002 di Manchester, dan saya target akan memecahkan target rekod Amirul lah. Skuad angkat berat tiba dari Glasgow di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam tadi selepas menamatkan saingan dengan 1 pingat emas dan 1 perak. Baik, setakat ini perkembangan semasa negeri-negeri bagi edisi 3 Ogos. Saudara, gendang 24 musim popular dalam kalangan pemuzik tradisional di negara ini dan keunikan seni persembahan kebudayaan kaum Tionghoa di Johor ini menutup tirai berita wilayah. Dengan itu, berita wilayah terus kepada anda.